Selamat datang ke siri Serambi Kajian MyHCI-UX. Pada hari ini, kita ada Dr. Norris dari UPM yang akan menceritakan tentang reka bentuk kompang maya. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit tentang apakah itu MyHCI-UX. MyHCI-UX adalah sebuah persatuan yang mempromosikan bidang interaksi manusia dan komputer di Malaysia. Untuk menyertai sebagai ahli profesional atau sebagai pelajar universiti, boleh rujuk link dalam description. Baiklah, Dr. Norris. Bolehkah Dr. Norris ceritakan tentang kajian Dr. Norris ini, iaitu reka bentuk kompang maya? Terima kasih Dr. Hanif kerana menjemput saya untuk berkongsi hasil penemuan saya tentang penyelidikan ke atas kompang maya ini. Saya Norris binti Muhammad Norawi. Saya merupakan seorang pensyarah di Jabatan Multimedia, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Putra Malaysia. Terkini saya merupakan ketua penyelidikan bagi kumpulan penyelidikan Human Computer Interaction (HCI) di FSKTM UPM. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang kajian yang saya dan tim saya telah lakukan dan kita telah reka bentuk dan membangunkan kompang maya ataupun virtual kompang . Ini kerana penyelidikan saya berkaitan sekitar HCI in music, interaksi muzik, komputer muzik dan juga kognisi bunyi dan juga sound sintesis bunyi. Apakah motivasinya untuk Dr. Norris melakukan kajian untuk mereka bentuk kompang maya ini? Sebelum itu saya rasa saya ingin kongsikan sikitlah sejarah lama semasa saya mengambil bachelor dulu. Saya memang giat aktif dalam bidang-bidang kebudayaan dan saya juga pemain kompang dan mengambil kelas kompang berkredit . Jadi saya selalu apabila ada masa lapang contohnya menunggu kawan, menunggu kuliah bermula dan sebagainya, saya perasan saya buat air kompang untuk berlatih macam kalau air gitar, ada orang main air gitar, air piano dan sebagainya. So saya pula dalam kelas memang kalau tak ada aktiviti so kompang. Jadi saya fikir ini adalah satu benda yang kita boleh buat dan pada masa yang sama disebabkan minat saya itu sendiri, saya rasa inilah salah satu sumbangan yang saya boleh buat sekiranya saya hendak mengekalkan warisan kerana kebanyakan virtual atau alat-alat muzik maya yang dibangunkan di luar sana secara komersial atau secara penyelidikan pun memang bertumpu kepada alat muzik barat ataupun alat muzik kontemporari dan alat muzik tradisional Melayu kita ni agak kurang mendapat sambutan atau mendapat tempat di kajian. Jadi dari situlah saya rasa saya ingin menceburi atau ingin meneruskan kajian dalam bidang ini. Apakah itu sebenarnya kompang maya dan bagaimanakah Dr. Norris mereka bentuk kompang tersebut? Jadi sebelum saya bercerita tentang kompang maya, saya rasa saya harus memberi sedikit penerangan tentang kompang . Bentuk kompang tu saya rasa ramai sudah sedia maklum, berbentuk bulat dan kebiasaannya memang kompang ni memang kita ada satu permukaan sahajalah. Dia tidak mempunyai dua muka seperti gendang. So dia satu permukaan. Saya minta maaf kerana saya ada kompang tapi saya simpan di office, jadi di pejabat saya . Jadi yang paling hampir objek yang ada di rumah ni adalah satu frisbee ni. Frisbee ni macam kompang dan seperti yang ada dalam gambar tersebut boleh kita lihat kompang ni memang bermuka sebelah dan mempunyai pelbagai saiz diameter dia. Yang paling kecil pada yang lebih besar sikit, lebih kecil pada ni pun ada. Yang ni dia mempunyai satu kerangka yang bulat ni yang biasanya diperbuat daripada kayu, kita panggil baluh. Kemudian permukaannya biasanya diperbuat daripada kulit haiwan lazimnya kambing, kulit kambing. Kompang ni kita biasa mainkan berkumpulan dan ia dimainkan secara interlocking atau berbunga. Ada yang main asas, ada yang akan main menilang, meningkah, menganak, melalu dan sebagainya. Kompang ni dia menghasilkan dua bunyi saja, satu bunyi yang berfrekuensi tinggi sikit, selalunya permukaan di tengah dan berfrekuensi rendah tu di tepi. Dan kalau yang berbunyi tinggi ni kita kadang-kadang panggil dia pak, dan then yang di tepi tu bunyi boom atau ping.
Jadinya cara memegang kompang tu juga ada dua. Kadang-kadang kita lihat dipegang begini, kadang-kadang juga dipegang begini. Jadi kompang maya ni kita mahu memindahkan cara bermain kompang secara fizikal ni kepada telefon bimbit atau telefon pintar yang sedia ada. Kompang maya ni kita bangunkan dia sebagai satu app dalam telefon pintar. Jadinya andaian atau hipotesis awal adalah kita beranggapan para pemain akan memegang kompang telefon tu, kompang maya tu dalam bentuk begini dan main seolah-olah mereka bermain kompang yang sebenar. Jadinya ia adalah satu app lah sebenarnya dalam telefon bimbit kita, sama seperti kebanyakan apps yang lain yang dibangunkan untuk virtual musical instrument ni. Kita dah ada piano yang boleh dimainkan dalam mobile apps, ada juga gitar, ada juga percussion atau alat-alat drum yang lain. So berdasarkan idea tersebutlah menjadi inspirasi dan itulah caranya untuk kita bermain virtual kompang ni, kompang maya ni. Apakah kaedah kajian yang dilakukan? Adakah Dr. Norris menguji kompang maya tersebut dengan pengguna? Saya ceritakan peringkat demi peringkat lah. Kita ada 3 fasa. Pada fasa yang pertama, kita fokus kepada membangunkan apps tersebut menggunakan gesture touchscreen lah. Interaksinya secara touchscreen. Dan kita reka antara muka yang asas. Ada 4 jenis antara muka yang daripada seasas-asas rekaan berbentuk butang sahaja kepada rekaan yang paling hampir dengan kompang lah, mempunyai semua ciri-ciri yang ada. Dan kita mahu lihat yang mana pemain akan berasa lebih selesa. Jadi apabila kita uji, kita dapat tahulah pemain ni lebih selesa memilih antara muka yang mana. Kemudian kita uji juga mereka untuk bermain beberapa lagu yang mudah. Jadi yang di sinilah dia bermula menjadi lebih menarik kerana apabila kita uji pemain-pemain kompang tersebut, ada yang dari kalangan pakar dan ada juga dari kalangan pertengahan dan juga tiada pengalaman bermain. Hampir kesemuanya memegang app tersebut seolah-olah mereka bermain games, permainan game di telefon bimbit. Ada yang begini, ada juga yang begini, ada yang meletakkan atas permukaan yang rata dan menggunakan 2 tangan. Walau bagaimanapun contoh yang ditunjukkan tidak menepati hipotesis kami. Kami beranggapan mereka boleh memegangnya seperti ini. Jadi kita lanjutkan kepada satu lagi pengujian yang mana kita berikan mereka alatan-alatan asas seperti pada ketika itu botol air lah yang berbentuk macam ni dan juga buku nota dan juga satu bekas lah seperti kontainer Tupperware begini. Dan bila kita uji, kita kata anggaplah benda ini kompang, kesemua responden boleh memegang seolah-olah alatan tersebut, objek tersebut adalah kompang. Jadi kita fikir perkara ini berlaku adalah kerana associationnya terhadap mobile phone itu sendiri. Bukan kerana mereka tidak tahu bagaimana kompang itu dipegang. Dan bila kita temu ramah dengan lebih lagi, bagaimana mereka menentukan yang mana satukah permukaan yang mereka fikirkan sepatutnya menjadi permukaan kompang, mereka mengatakan mereka memilih permukaan yang paling rata dan lebar. Jadi itulah caranya. Jadi itu fasa 1, kita membuat andaian bahawa kesimpulannya mereka ni terkekang dengan reka bentuk phone tu sendiri dan mindset mereka adalah ini adalah sebuah phone dan bukan kompang, jadi mereka main seolah-olah itu adalah game. Dan mereka juga memberi maklum balas bahawa ianya tidak ekspresif dan tidak natural, itu tidak secara semula jadilah, tidak hampir sama langsung cara mainnya dengan kompang yang asal. Dari situ kita bergerak kepada fasa 2. So fasa 2 ni kita fokus kepada isu naturalness atau kesemula jadian lah. Daripada situ ahli kami fikir isunya adalah kita tidak boleh membenarkanlah mereka bermain secara begini kerana kompang perlu dimain secara begini kan sepatutnya. Jadi apakah cara yang kita mahu mereka bentuk supaya mereka faham secara sendiri yang bahawanya ia perlu dimainkan secara sehampir mungkin dengan kompang. Jadi kita memanipulasikan dan pakai sensor yang sedia ada, sensor terbenam dalam telefon
pintar kita, iaitu fungsi gyroskop dan juga accelerometer. So gyroskop ni boleh mengesan orientasi, jadinya kami pun mereka bentuk semula dan programkan sekiranya telefon itu berada landai secara rata di atas permukaan atau dipegang secara begini, dia tidak akan mengeluarkan bunyi dan mengeluarkan satu notis lah yang meminta pengguna atau pemain memain secara kompang lah, maknanya to pick it up macam tu. Jadi ini kerana kalau kompang yang sebenar pun kalau kita terlangkupkan dia macam tu, bunyi yang dihasilkan tembernya adalah tidak seperti yang sepatutnya. Bunyi dia lebih mendap sikit. Jadi memang kalau main kompang betul pun kena main macam tu. Jadi bila kita implementkan benda ni, kita dapati mereka berjaya respon terhadap keadaan tersebut dan mereka mula memegang secara cara yang lebih hampirlah kepada kompang. Jadi bila kita teruramah semula, antara cadangan penambahbaikan mereka adalah kompang yang ni masih belum ekspresif, yakni ketuklah macam mana pun bunyi yang dikeluarkan, kekuatan bunyinya, loudnessnya adalah tetap sama, sedangkan di kompang yang sebenar isu ni tidak timbul lah. Kalau kita ketuk kuat dia akan berbunyi kuat, dan kalau kita ketuk perlahan dia akan berbunyi perlahan. Jadi itu adalah kesimpulan daripada fasa 2. Kemudian tim kami pun beralih kepada fasa yang ketiga, yakni fasa expressivity lah, menzahirkan expressiveness lah kepada virtual kompang ni. Kita pakai satu lagi sensor, yakni sensor accelerometer. Jadi bila accelerometer ni dia boleh mengesan pecutan lah, acceleration. Jadi lagi laju acceleration tu, dari situ kita translatekan dia sebagai kelajuan bertambah dan pukulan lebih kuat, maka bunyi yang dihasilkan juga kita tambah amplitude dia jadi lebih kuat. Jadi bila kita uji balik kepada responden kita, rata-rata mengatakan ia lebih ekspresif. Walau bagaimanapun masih terdapat pelbagai lagi isu yang perlu tim kami betulkan. Baiklah Dr. Norris, apakah kekangan reka bentuk kompang maya yang Dr. Norris cipta ini? Antara kekangan yang ada pada kompang maya yang kami bangunkan ini adalah yang pertamanya kekangan kebergantungan terhadap perkakasan ataupun teknologi dan spesifikasi yang ada pada telefon bimbit. Yang pertama contohnya dari segi latency atau kependaman atau kelewatan. Jadi kita boleh programkan benda tersebut untuk berbunyi mengikut ekspresiviti yang ditunjukkan, tetapi masih terdapat latency antara pukulan tersebut dengan bunyi yang dihasilkan. Ini kerana ia bergantung kepada spesifikasi telefon tersebut dan juga masa yang diambil untuk pemprosesan. Yang keduanya masih lagi dalam isu teknologi adalah sensitivity sensor lah, termasuklah accelerometer dan gyroskop. Jadi setiap model telefon menggunakan sensor yang berbeza, itu juga memberi impak lah, memberi kesan terhadap bunyi yang dihasilkan. Dan nombor 3 adalah masih lagi teknologi. Walaupun pemain sudah berjaya bermain seperti kompang, namun salah satu isu lagi adalah mereka masih bermain dengan satu jari. Ini kerana ada sesetengah telefon bimbit tidak dapat membaca multitouch, 4 atau 5 jari sekaligus, dan juga kerana pengguna sendirilah berasa tidak selesa untuk menggunakan kelima-lima atau 4 jari untuk memukul kompang. Sebenarnya Dr. Hanif, kalau kita main kompang, dia bukan main pak bom kelima-lima serentak. Tahu, dia macam prak. Kalau kita slow motion kan lah. Jadi dia prak boom. Isu tu masih jauh lagi lah untuk kita selesaikan kepada kompang maya ni. Kekangan yang kedua lah adalah kelakuan atau behavior pengguna tu sendiri. Mereka enggan untuk memukul dengan daya yang sama kuat dengan kompang. Jika kita uji dengan kompang, mereka tak ada masalah dengan kompang. Tapi dengan phone, mungkin kerana sayangkan telefon bimbit, ini alasan yang diberikan. Dan juga mereka rasa telefon bimbit ni lebih rapuh. Jadi mereka risau isu fragile dan membawa kerosakan kepada telefon bimbit lah. Walaupun telefon bimbit tu kita yang sediakan dalam pengujian.
Dan nombor 3 adalah fiziologi. Maknanya cara pegang tu agak berbeza dan bila kita memegang telefon secara begini adalah tidak ergonomik untuk dimainkan secara pada kadar yang lama lah. Dan fiziologi juga adalah reka bentuk skrin tu sendiri. Skrin adalah lebih kecil dibandingkan dengan permukaan kompang. Jadi pemain kita lebih cenderung untuk membuat tersalah pukul lah, nak pukul pak, terpukul boom sebagainya. Dan yang keempat adalah dari segi pengguna lah. Kompang ni dimainkan secara lazimnya secara berkumpulan. Jadi apabila kita uji untuk dimainkan secara berkumpulan, yang dapat kita hasilkan adalah chaos. Bunyi yang kacau bilau lah. Walaupun mereka telah diberikan taklimat untuk main certain lagu, untuk mainkan lagu. Namun dan mereka juga pemain yang pakar. Namun ada wujudnya latency dan juga ini adalah susah lah untuk kita selaraskan. Namun ia adalah saya fikirkan ia adalah percubaan yang baik lah. Apakah impak ataupun kesannya kajian Dr. Norris ini? Antara impak daripada penyelidikan yang kami lakukan terhadap kompang maya ini adalah kami dapat hasilkan satu guideline atau kriteria reka bentuk. Kiranya ada yang ingin membangunkan kompang maya atau virtual musical instrument pada masa hadapan, kriteria yang kami set adalah seperti yang berikut. Yang pertamanya, cara interaksi tersebut haruslah lebih semula jadi. Jadi kita kena pentingkan naturalness, kesamaan terhadap alat yang sebenar. Dan nombor 2 adalah alat muzik maya tersebut haruslah memberi tindak balas yang konsisten. Apabila pemain menepuk di tengah-tengah mobile phone yang menghasilkan bunyi pak, dan setiap kali pemain tersebut memukul di tengah, ia haruslah mengembalikan bunyi yang samalah. Nombor 3-nya, antara muka yang direka untuk alat muzik maya ni perlulah ringkas kerana pemain fokusnya adalah untuk bermain instrumen tersebut dan bukan untuk menavigasi di dalam telefon bimbit. Jadinya ia haruslah ringkas, tetapi pada masa yang sama ia perlu membekalkan pemain dengan untuk membolehkan mereka menghasilkan bunyi-bunyi yang kompleks juga. Yang keempat, alat muzik maya ni ia perlu direka agar menjadi lebih menarik. Dan nombor 5, alat muzik ini haruslah direka untuk menggalakkan penerokaan. Dan nombor 6, kita haruslah membiarkan pemain berasa bahawa mereka adalah in control. Maknanya mereka boleh mengawal alat muzik tersebut dengan baik. Dan nombor 7 yang terakhir adalah pengalaman permainan haruslah sehampir mungkin dengan playing experience sekiranya pemain tersebut bermain peralatan muzik yang sebenar. Dan terakhir sekali, kita dapat memartabatkan semulalah alat muzik tradisional Melayu dan kita mulakan dengan kompang lah. Walaupun masih terdapat banyak lagi kekurangan pada kompang maya yang kami bangunkan ini, secara peribadinya saya rasa ia adalah satu projek yang menarik dan saya suka untuk mengkajinya. Makanya interaksi muzik ni memang satu subjek yang dekatlah di hati saya. Terkini saya sedang lanjutkan projek yang hampir sama kepada alat permainan yang lain iaitu bonang gamelan Melayu pula. Jadi sekiranya ada sesiapa yang berminat untuk berkolaborasi atau mengkaji benda yang sama, bolehlah menghubungi saya di norris@upm.edu.my. Sekiranya penonton ingin membaca lebih lanjut tentang kajian Dr. Norris, rujukan saya letak di dalam link dalam description video ini.